Termasuk surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Suratul Ikhlas je kita kata. Abang ni jadi imam asyik baca surah Ikhlas, je tak ada surah lain ke? Jangan komplain. Muslimat, hari ni kita nak menghargai sungguh-sungguh suratul Ikhlas. Dari siapa surah Al-Ikhlas? Dari Allah. Muslimat, ketika didatangi Nabi SAW, Nabi kan menyampaikan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, dakwah Nabi cukup hebat. Masuk ke pasar-pasar setelah datang wahyu perintah daripada Allah, dah 3 tahun stop dah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, kerana apa? Mula-mula sembunyi-sembunyi. Allah juga yang bagi tahu dengan Rasulullah, kalau first time nak memperkenalkan la ilaha illallah kepada penduduk Mekah jahiliyah yang menyembah pokok, menyembah matahari, menyembah binatang, menyembah batu, menyembah berhala, tiba-tiba je dapat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tiba-tiba nak sampaikan kepada penduduk Mekah secara terang-terangan, hoi sekalian, dengar sini, tak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Lagi teruklah penganiayaan, kezaliman yang mereka buat kepada Muhammad. Muhammad buat secara sembunyi-sembunyi dulu. Orang-orang yang terdekat mengenal kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas 3 tahun barulah Nabi berdakwah secara terang-terangan. Bila secara terang-terangan Nabi masuk ke pasar-pasar, Nabi melaungkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Kembalilah menyembah Allah. Berhala tak boleh tolong kamu, pokok-pokok tak boleh bantu kamu, yang menurunkan rezeki, hujan, panas, semua ni adalah Allah. Kembalilah kepada Allah. Datang Abu Jahal yang jahat ni, muslimat dirahmati Allah. Ini kadzab, ini sahar, ini penipu, ini tukang sihir. Bayangkan, pak saudara dia sendiri Abu Lahab datang mengikori yang dulunya menatang Nabi SAW. Menatang, bukan menatang bahasa utara tu, lain. Menatang Nabi SAW bagai minyak yang penuh. Sayang sangat sebab Muhammad zuriat daripada Abdullah, adik kepada Abu Lahab. So Abu Lahab ni siapa? Pak penakan. Muslimat dirahmati Allah. Ustaz sebut siapa? Abu Lahab. Betul, Abu Lahab. Sebab banyak sangat Abu kan dalam cerita sirah Arab ni. Abu Lahab. Abu Lahab follow Nabi rapat-rapat masuk ke pasar. Nabi kata la ilaha illallah. Dia duk kata jangan percaya cakap dia. Sedangkan dulu sebelum Nabi menyampaikan agama Islam, dibelai Muhammad, ditatang Muhammad sungguh-sungguh. Tetapi setelah melihat Muhammad menyampaikan ajaran baru Islam kepada penduduk Mekah, Tubban laka ya Muhammad, celaka ke atas engkau wahai Muhammad. Ini yang dikatakan oleh Abu Lahab. Sebab tu Allah turunkan tabbat siyada abi lahabi wa tab. Bukan Muhammad yang celaka, tapi celaka ke atas kedua tangan Abu Lahab. Muslimat, surah Al-Ikhlas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa orang datang bertemu Rasulullah. Ya Rasul, ya Muhammad, sif lana rabbak, sif lana rabbak. Cuba engkau ceritakan kepada kami ni, siapakah Tuhanmu? Jelaskan yang kau suruh sembah tu mana? Bentuk apa, yang mana? Kita tak pernah melihat Allah. Allah meremang bulu roma, muslimat. Tak payah hidup zaman Muhammad. Hari ni pun kalau kita sepejabat dengan kawan-kawan Cina, India yang belum Islam, apa dia pelik tengok kita sembahyang dekat pejabat. Dia intai kita. Kau sembah apa tadi? Tak ada apa-apa pun depan kau tu. Beberapa orang datang jumpa Ustazah. Ustazah, saya lost lah Ustazah. Lost dah kenapa pula? Saya tak tahu nak jawab apa kawan Cina India. Dan aku tak kerti nak jawab apa. Betul juga dia kata. Kita pula membetulkan dia. Betul juga kan Ustazah. Kita sembah depan kita bukan ada apa. Dia orang tu sembah depan ada tokong. Astaghfirullah. Hal itu pun kita tak nak jawab. Tak reti nak jawab. Jawapannya muslimat, Nabi tak kata Tuhan aku demikian-demikian. Sebab Nabi bukan bercakap ikut wahyu. Kita kalau marah dengan Cina India yang bertanya tadi, kita marah, alah adalah engkau sembah tokong kau tu, tokong kau tak betul. Tak pasal-pasal dengan kita menghina agama orang lain. Ingat pesan Nabi, jangan hina orang,
Jangan hina orang, jangan hina agama orang, jangan hina mak bapak orang. Kerana apa muslimat? Orang tu punya hati, orang tu punya rasa. Bila dia dengar kita mencaci maki agama dia, tak pelik kalau dia caci maki balik agama kita. Hadis Nabi SAW, jangan mencaci maki ibu ayahmu sendiri. Sahabat dengar, ya Rasulullah, mana ada orang nak caci maki mak ayah sendiri? Dengan cara mu mencaci maki mak ayah orang lain, bukankah nanti orang itu akan mencaci maki makmu balik, ayahmu balik? So, walaupun caci maki kepada ibu ayahmu tu bukan keluar dari lisanmu, tapi keluar dari lisan orang lain, tanyakan, kenapa kau caci maki mak aku? Tadi kau caci maki mak aku balaslah balik. So, sebenarnya caci maki itu bukan datang daripada orang tu, tapi datang daripada dirimu sendiri. Masya Allah, Islam ni sangat menjaga muslimat. Suruh kita beradab sungguh-sungguh. Mu jangan caci maki orang lain. Orang tu sakit hati nanti. Sebab tu apa pesanan antara Tuan Guru Ismail Kamus pesan kepada anak-anak muridnya yang rapat? Apa pesanan dia? Dia dianiaya dengan macam-macam perkara tapi tidak berdendam, tak membalas. Masya Allah muslimat. Dia pesan jangan mencaci maki orang lain. Jangan menjadikan orang lain berdosa sebab kita. Ini pesanan dia paling Ustazah tak boleh lupa. Ustazah selalu sebut, jangan jadikan orang lain berdosa sebab kita. Anda faham? Jangan jadikan orang lain berdosa sebab kita. Elakkan. Contoh, kata Ustaz Ismail Kamus, nasihat pada kawan-kawan dia, kita duk kata macam mana ya kita tak nak buat orang berdosa sebab kita. Muslimat, kita buat perkara yang orang tak suka. Kita buat perkara yang orang tak suka, akhirnya orang menohmah, mencaci maki, memfitnah kita. Buat sesuatu yang orang tak suka menyebabkan orang buat dosa, membawang kita. Faham tak muslimat? Apabila orang tu melakukan dosa kerana kita, muslimat, ini pun belum lagi orang beriman yang baik di sisi Allah. Kan bila berjumpa je, cakap pasal kakak ipar tu tak betul, cakap pasal mak mentua ni, cakap pasal ni, macam mana? Muslimat dirahmati Allah, kerana apa? Kerana orang bercakap tu ada sebab. Takkan bergoyang pokok kalau tak ditiup angin. So, jangan jadi angin yang menjadi asbab orang bercakap-cakap. Kerana apa muslimat? Usahakan supaya kecil risiko untuk orang bercakap tentang kita. Sedangkan bercakap baik, kalau orang tak suka pun itu dijadikan dosa mengumpat. Ini kan lagi benda yang sangka-sangka, benda yang tak betul. So, kena perbaiki. Okey, muslimat dirahmati Allah. Jadi, saya nak masuklah surah Al-Ikhlas ni. Jauh benar dia kona dia. Okey, qul huwallah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Tadi tu sebab Nabi berdakwah secara terang-terangan. Syukur, alhamdulillah, ilham datang balik. Nabi berdakwah secara terang-terangan. Untuk apa surah Al-Ikhlas ni turun? Untuk menjawab soalan-soalan bertalu-talu. Sif lana rabbak ya Muhammad. Ceritakan kepada kami Tuhanmu bentuk apa? Sifat Tuhanmu tu macam mana? Kami ni boleh cerita Tuhan kami dibuat daripada batu. Gitulah. Contoh muslimat. Muhammad bukan main cakap je. Muhammad tunggu wahyu turun. Turunlah. Qul huwallahu ahad. Muhammad, katakan bahawa Tuhanmu itu esa. Tunggal. Kalau kotak merah tu contoh muslimat, rumah Cina A ada, Cina B ada, Cina C ada. Sama. Tuhan kita tak boleh disamakan dengan sesiapa. Sesuatu yang sangat istimewa yang kita tak boleh tengok jumpa ketika di dunia. Janji Allah dia akan pandangkan wajahnya kepada orang-orang beriman yang Allah tunjukkan buku amal dengan tangan kanan, lalu dijemput masuk ke dalam syurga. Allah dah siap tunggu duk dalam syurga tu. Ada juga ahli syurga yang masuk-masuk dalam syurga tak nampak tuan rumah, yakni Allah. Tak nampak. Allah datang jumpa dia tapi satgi lah. Sebab apa? Allah duduk dekat syurga yang menempatkan as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang awal, paling awal masuk dalam syurga. Masya Allah muslimat. Kita ni fikir macam tu tak layak langsung. Tetapi paling kurang menjadi ahli syurga, pasti syurga tempat duduk kita itu akan didatangi oleh Allah untuk pandangkan wajahnya kepada kita. Masya Allah muslimat. Saat itulah yang menjadi kerinduan orang beriman, tak takut nak mati.
Orang beriman tak takut nak mati, tak banyak cakap, hanya buat persiapan, buat siap-siap. Apasal ngaji tak berhenti lagi? Apasal sedekah tak jemu lagi? Apasal banyak sangat kita nampak amal soleh dia. Dan kita sampai terasa ke dalam hati betapa ikhlasnya dia dalam amal soleh. Kerana apa muslimat? Hanya orang yang ikhlas yang tidak akan diganggu oleh iblis. Iblis dah bersumpah depan Allah akan ganggu semua umat manusia sampai ke tarikh mati. Semua kita akan diganggu. Illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hamba-Mu yang benar-benar ikhlas. Masya Allah Tuhan. Nak jadi orang yang ikhlas ni, tengok macam surah Al-Ikhlas. Ada ulama' bahas dari satu sudut macam ni. Al-Ikhlas nama surah dia kan Ustazah. Cuba tengok 114 surah muslimat. Hampir semua surah, kalau nama Baqarah, ada perkataan Baqarah dalam surah Baqarah. Muslimat dirahmati Allah. Nak cerita surah apa sahaja? Surah Ar-Ra'du, ada dalam ayat tersebut surah Ar-Ra'du, nama Ar-Ra'du. Tetapi Al-Ikhlas muslimat, tak ada pun perkataan ikhlas dalam 4 ayat surah Al-Ikhlas. So ada ulama' bahas yang macam ni cara. Sebab tu pentafsiran ini pelbagai mengikut bidang masing-masing kan muslimat. Kata ikhlas ni sebenarnya macam apa? Macam surah Al-Ikhlas lah. Kita nak wujud surah sifat ikhlas ni macam mana? Macam surah Al-Ikhlas. Dia ada tapi tak nampak. Dia ada. Namanya ikhlas tu ada. Tapi tak ada ayat pertama, tak ada ayat kedua, tak ada ayat ketiga, tak ada ayat keempat. Tak ada perkataan ikhlas. Imam Ghazali pula datang. Imam Ghazali kata ikhlas ni seperti seekor semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam gelap gelita. Sampai kepada Ustazah Zai, tambah satu lagi. Ikhlas sepertinya semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam sambil kita memakai cermin mata hitam. Agak-agak kita nampak tak semut tu berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang kelam? Kita pakai cermin mata hitam. Nampak tak semut tu? Tak nampak. Semut yang kita tak nampak itulah ikhlas. Dia ada. Kita buat amal ni muslimat dirahmati Allah. Ya, orang nampak. Lagi-lagi yang share kat Facebook, WhatsApp, duk cerita kat orang. Orang nampak mu buat amal, orang tahu mu baik. Tetapi ada orang yang bila sampai di mahsyar Allah, dia terkejut, malaikat juga terkejut. Ya Allah, kenapa sipulan hamba-Mu itu diheret ke neraka, Ya Allah? Aku ni yang tukang catat, dulu dia banyak buat amal soleh, tapi kenapa ke neraka tempat dia? Kata Allah, malaikat, engkau hanya melihat apa yang zahir. Innallaha alimun bidzatis sudur. Benda yang ada dalam dada dia tu hanya aku yang tahu. Amal solehnya ditapis oleh Allah, hanya yang benar-benar ikhlas, yang sampai kepada pengetahuan Allah, yang Allah sudi simpan dia sebagai kunci nak masuk syurga Allah. Yang lain amal sia-sia, menjadi bahan tepukan syaitan di dalam neraka. Yes, walaupun dulu kau banyak amal soleh, sekarang kau temankan aku dalam neraka. Kerana apa? Kerana penyakit-penyakit hati yang tidak disulam dengan ikhlas. Bahkan saat mu beramal, mu ada riak, mu ada sombong, mu ada bongkak, mu ada sum'ah, mu ada takabur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perkara inilah yang kita nak sebutkan. Aku ni nanti dekat mahsyar macam mana, muslimat? Sebab itu bila surah ini turun, kata Nabi SAW, setiap hari bacalah 1/3 Quran. Rasa nak meninggal kita, 1/3 Quran, 30 juzuk sehari sayang. Kita kata Nabi baca 10 juzuk Quran. Ada yang larat ke? Ada yang larat ke tidak ni 10 juzuk Quran sehari? 1/3. Bila sahabat tanya, kalau kita lah, yo, mana larat ya Rasulullah? 10 juzuk tu. Contoh kan. Tu zaman sahabat muslimat. Kalau zaman kita gila macam tu lah. Contoh, berbulat-bulat mata. Muslimat dirahmati Allah. Sebenarnya bila kita baca suratul Ikhlas, kata Nabi, seolah-olah kita telah membaca 1/3 Quran. Sebab itu ada seorang haji balik daripada umrah, jumpa ustazah. Saya syok sungguh ustazah, umrah kali ni saya dapat khatam Quran. Oh, Masya Allah kan, berkali-kali khatam Quran. Lebih rasa 100 kali khatam Quran. Terkejut ustazah muslimat. Rupanya duk guna hadis tadi itulah. Yalah ustazah baca sekali kul
dapat 1/3 Quran. Baca sekali lagi dapat 1/3 Quran. Baca 3 kali kul, khatam Quran terus. Benda ni tak boleh buat lawak tau muslimat. Dah, kita bila dengar imbuhan-imbuhan fadail amal, kelebihan-kelebihan dalam amal, kita hok pulun yang tu lah. Kita dah terlupa apa intipati dalam Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah itu esa. Tak tulis pun satu. Esa ataupun tunggal. Semalam Ustazah bahas dah. Keesaan ketunggalan Allah kerana dia tidak layak disamakan dengan apapun. Jangan dijadikan gurauan. Jangan diciptakan skrip yang boleh dibacakan oleh maharaja lawak. Jangan buat lawak muslimat. Dalam bab Qul huwallahu ahad, tidak setara apapun, tidak sekufu, tak boleh dikongsikan dengan apapun, hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Kau cakaplah apa pun, kau create lah apa benda pun tentang Allah. Allah is Allah. Tak boleh disamakan dengan apa pun. Muslimat. Sama ada orang Islam, orang bukan Islam bertanya, siflana rabbak, ceritakan kepadaku tentang Tuhanmu. Sebut qul huwallahu ahad. Allah sebut dalam Quran dia tu esa tunggal. Tak mungkin sama dia macam dinosaur, macam Superman, macam KLCC besarnya. Bukan. Dia tak boleh sama dengan apa-apa pun. Kemudian ayat kedua, Allahus Samad. Kalimah Allahus Samad, Allah sahaja tempat pergantungan. Atau ada kitab terjemahan menuliskan Allah tempat memohon hajat. Muslimat, kita doa amal suratul Ikhlas dalam solat. Bila kita rasa nak sangat sesuatu, cuba ketika melafaz Allahus Samad. Biasa je bagi ustazah saat menyebut Allahus Samad yang pendek ni, saat kita nak sangat sesuatu, rasa dah tak ada siapa dah boleh tolong ni ya Allah. Tak ada siapa dah boleh tolong ya Allah. Menangislah ketika menyebut Allahus Samad. Hanya Allah tempat kita pohon hajat. Hanya Allah tempat kita bergantung. Ulang hatta selesai kita solat. Allahus Samad. Allahus Samad. Kalimah As-Samad di muslimat. Sampai Ustaz Abdul Samad selalu berbangga dengan nama dia. Berterima kasih dengan mak ayah dia bubuh nama Samad kat dia. Dia kata, saya bukan Tuhan, saya bukan As-Samad, tapi saya Abdul Samad. Hamba kepada Allah, tempat bergantungnya, tempat kita memohon segala hajat. Allahus Samad. Kalimah As-Samad ni muslimat, Allahu Rabb. Tak ada perkara yang kita boleh gambarkan, engkau kalau engkau tak ada, aku tak tahulah jadi apa hidup aku. Tak. Semalam kita dah bahas dalam Al-Falaq. Semua itu makhluk min syarri ma khalaq. Di sebalik makhluk itu ada Allah yang menggerakkan kakinya, Allah yang tekan suis mata ni suruh pandang kita, Allah yang onkan otak dia tiba-tiba teringat akan kita. Lalu telefon, Ustazah okey ke duduk seorang-seorang tu? Kadang-kadang fikir, apa hal pula dia ni telefon? Allah yang gerakkan minda dia teringat kita. Allah yang gerakkan saat kita berada di Baitullah menangis-nangis mendoakan orang. Kita terfikir, kenapa tadi depan Kaabah aku tak ingat adik-beradik aku ingat si Fulan tu. Allah yang datangkan. Muslimat, Allah yang datangkan. Banyak-banyak jadikan zikir Allahus Samad. Bila kita berhajat sesuatu, tak ada siapa boleh tolong kita. Toeng, tiba-tiba Allah datangkan si Fulan untuk membantu. Tetap bukan si Fulan itu pembantu kita, tetapi yang membantu kita adalah Allah. Jadikan Allahus Samad sebagai zikir. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, sebab nak cerita dekat orang kafir ni. Siflana rabbak, ceritakan padaku Tuhanmu. Ceritakan dia esa, tak sekufu dengan siapa pun. Ceritakan dia tempat aku bergantung. Batumu ni boleh tolongmu ke? Tengok macam Nabi Ibrahim mencari siapa Tuhan aku yang sebenarnya, gunung ke, lautan ke, pohon-pohon ke? La. Tuhanku adalah pencipta kepada semua ini. Wahai ayah, kenapa duk gairah sangat membuat patung-patung ni ayah? Nabi Ibrahim paknya sendiri tukang buat berhala muslimat. Allah, bijaknya Ibrahim daripada usia kecil
Satu hari dia nak dakwah ni. Nak kata hok yang patung bapak aku buat tu bukan Tuhan. Satu malam dia buat kerja. Banyaklah berhala-berhala, patung-patung macam mana patung kan. Satu patung tu tangan dia macam ni. Kan. So Nabi Ibrahim letak hema besar dekat tangan patung ni. Hok yang kecil-kecil punya berhala semuanya diruntuhkan oleh Ibrahim. Besok pagi orang terkejut. Siapa yang pecahkan Tuhan-Tuhan kita ni? Ini mesti kerja Ibrahim. Dia kan selalu kata patung-patung ni bukan Tuhan. Panggil si Ibrahim. Muslimat Ibrahim kata apa? Apa hal tuduh aku pula? Cuba mu tengok siapa yang pegang hema paling besar tu. Depa pun jawab apa Muslimat? Depa kata apa? Mustahil, itu kan batu, macam mana boleh ketuk kepala Tuhan-Tuhan aku yang lain ni? Kalau bahasa kita tahu tak apa. Macam mana patung boleh buat kerja? Faham tak Muslimat dirahmati Allah? Jadi perkara-perkara macam ni disampaikan oleh para rasul. Ini adalah cara dakwah yang hikmah wal mau'izah, buat orang berfikir. Penuh dengan nasihat, penuh dengan kebijaksanaan. Jadi Muslimat dirahmati Allah, dalam Quran kita akan mendapat semua ni. Dia bertanya lagi, apa lagi sifat Tuhan wahai Muhammad? Lam yalid wa lam yulad. Tidak dia beranak dan tidak dia diperanakkan. Tuhan kami Allah ini dia tidak beranak. Lam yalid. Muslimat, dia tak beranak. Kalau ada orang menyembah lembu, lembu beranak. Kalau ada orang bertuhankan Fir'aun, Fir'aun beranak. Maknanya boleh beranak. Faham tak Muslimat? Dan lam yulad, dia tidak diperanakkan. Bagi contoh mudahlah, senang. Ustazah tak beranak, tapi ustazah diperanakkan. Maka mu hebat mana pun mu tak boleh menjadi Tuhan. Walaupun mu tak beranak. Sifat Allah ni tak beranak. Astaghfirullah. Bukan Muslimat. Tetapi mu diperanakkan. Adam tidak diperanakkan. Toeng, tiba-tiba ada ciptaan Allah. Manusia pertama dicipta Allah. Tidak diperanakkan. Adam, sifat dia tidak diperanakkan. Tak ada mak, tak ada bapa Adam. Tetapi Adam beranak. Faham Muslimat? Allah lam yalid wa lam yulad. Sebab itu kita kena wajib berakidah, iktikad kita dengan sifat wajib 20 bagi Allah. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah. 20 sifat ni bukan untuk dinasyidkan saja sayang. Sifat Allah tu wujud. Siapa yang wujudkan Allah? Jawapannya Allah tak perlu diwujudkan oleh sesiapa. Kerana Allah adalah Allah. Sifat dia ada. Mesti ada. Lawannya tiada. Maka Allah hayyun, sentiasa hidup. Lawannya mati. Allah takkan mati. Yang mati hanya kita. Sifatnya wahdaniyah, tunggal. Allah tak mungkin ada sekutu. Sifatnya qiyamuhu binafsih. Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Kita Muslimat boleh hidup ke seorang-seorang. Jangan sombonglah. Saya Ustazah dah sejak PKP ni saya nak pi duduk kat puncak Gunung Jerai. Saya tak perlukan anak, suami semua ni tak guna. Ni semua dunia semua. Amboi ke main lagi mu. Hebat ke main mu. Bolehlah bertahan 3 hari. 3 tahun Muslimat, meninggal terus kita seorang-seorang kat situ. Allah sifatnya qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya. Pegang sungguh-sungguh lam yalid wa lam yulad. Allah ni tidak beranak, Allah tak diperanakkan. Bila datang was-was dalam minda Muslimat, ulang qul huwallahu ahad, 4 ayat yang sangat ringkas. Kenapa diletakkan surah Al-Ikhlas ni ringkas? Supaya menjadi amalan. Sebab itu jangan marah orang yang sikit-sikit qul huwallah. Ustazah nak baca satu hadis nanti di hujung tentang suratul Ikhlas ni. Tetapi malangnya kita ni Muslimat, kenapa ada ustaz-ustaz kadang-kadang sindir asyik qul huwallah. Tujuan ustaz-ustaz ni bukan nak perlekeh, tapi kena faham apa tadabbur daripada suratul Ikhlas. Kalau kita baca dengan penuh penghayatan Muslimat, kita tak nak pindah dari kat surah lain. Bukan surah lain tak penting,
Tapi kita jadikan surah ini sebagai satu azimat. Subhanallah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya yang setara kufu. Tidak ada yang setara baginya seorang jua pun. Sebab tu kalau dalam mendidik anak-anak muslimat, perbaiki bahasa. Allah tu hebat macam Ultraman. Berdosa besar kamu ibu. Tengok kartun dengan anak-anak. Kartun apa yang hebat sekarang ni? Ustazah pun tak tahu kan. Ya Allah tu hebat macam Power Rangers. Tak boleh muslimat masuk benda tu dalam minda anak kita. Ibu-ibu, ayah hebat kan ibu? Mesti Allah hebat macam ayah. Cepat-cepat perbetulkan. Hafal sungguh-sungguh terjemahan Al-Ikhlas. Subhanallah muslimat. Kata Allah pengakhiran, walam yakullahu kufuwan ahad. Tak sayang, Allah tu tak boleh disamakan dengan apa pun. Ustazah tadi ayat pertama terlupa. Qul huwallahu ahad. Cuba dengar balik anak kita, suami kita, bila jadi imam tu, ada ramai yang baca qul huwallahu ahad. Wahad. Kenapa pula wahad? Qul huwallah, Allahu, huruf ha kat belakang tu banyak orang tak baca sebagai hu. Qul huwallahu ahad. Sedihnya muslimat. Qul huwa, dia kalau satu-satu qul, katakanlah huwa, dia itu Allahu as-samad. Qul huwallahu as-samad. Qul huwallahu as-samad. Qul huwallahu ahad. Kenapa orang biasa baca qul huwallahu ahad? Sebab hu dengan a, makhraj tempat keluar huruf tu sama. Di halqum. Ini kan huruf-huruf izhar, halqi yang terlibat dengan halqum. So kalau tempat keluar huruf tu sama, biasanya kita memang tergelincir sikit. Qul huwallahu ahad. Biasa dengar kan? Betulkan abang. Bagus, terima kasih abang jadi imam. Jom kita tengok Quran sekejap. Quran ni dia tulis bang, Qul huwa Allahu ahad. Abang selalu baca hu kat belakang Allah tu tak dengar. Terus Qul huwallahu ahad. Salah. Mari kita perbaiki lagi. Okay, muslimat, kita pujuklah pujuk. Tak ada orang lain. Kalau kita tak pujuk suami kita, kan dia cari tukang pujuk lain. Sekian dimaklumkan. Ada ramai tahu tukang pujuk lain. Macam ustaz tadi yang duk mengadu kat ustazah kan. Ramainya orang nak jadi tukang pujuk. Masalahnya tukang-tukang pujuk tu, Allah, malulah nak cerita muslimat. Kan, ustazah ada seorang tahu. Ustazah, lama dah tak jumpa dengan dia. Akhirnya ustazah, apa benda kat yang akhirnya ni? Akhirnya doa saya dimakbulkan. Saya dapat kahwin dengan ustaz. Nak sangat tu kahwin dengan ustaz, muslimat. Nak sangat kahwin dengan ustaz. Masya Allah, risau kita. Risau kita, muslimat. Risau juga dia sebut ustaz apa kan. Tu yang risaunya. Dia kata, syok ustazah, alhamdulillah. Berapa lama dah kahwin kak? 3 minggu. Tengah honeymoon lah ni ustazah. Allahu Akbar. Lepas 3 bulan jumpa ustazah, dimaklumkan muslimat, ustazah saya dah bercerai. Ya Allah, kenapa pula kak? Ustaz saja ustazah, tapi dah saya tak nak dengar. Saya tak nak dengar. Semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Tapi kalau cari lagi, saya tak nak cari ustaz ustazah serik. Pula dah. Pula dah muslimat. Maksudnya apa yang kita dapat itu, muslimat dirahmati Allah, bukan kerana keustazannya, bukan. Kerana imannya. Masya Allah, didik anak-anak kita dengan iman. Waktu dia khalayak nak beribadah, ketika bersembunyi nak beribadah, kerana dia tahu akan surah Al-Ikhlas. Tak nampak, tak ada, tetapi benda tu ada. Muslimat dirahmati Allah. Ya, Nur Suria binti Harun. Macam tahu je risau tang mana. Okey, sekian dimaklumkan.